Yes. Okey, apakah perkara yang kita nak cerita malam ini? Benarkah Daim dan Mahathir tidak boleh didakwa? Kerana kes itu sudah lama. Itu antara benda yang kita akan ceritakan malam ini. Daripada perspektif undang-undang dan akta amla. Dusuki hilang dari bayar saman fitnah Mujahid. Dia berhutang berapa ribu, puluhan ribu lagi tapi dia tak bayar. Dan last saya check dengan Ustaz Mujahid, Dr. Mujahid, Datuk Dr. Mujahid, dia kata tak bayar lagi. Last saya check adalah hadis ini. Tapi kita cerita dahulu. Apa repercussion, apa kesan akibat yang boleh menyebabkan beliau kalau sekiranya tak bayar tu, apa yang akan boleh menyebabkan perkara itu berlaku. Okey. Dan juga kita cerita, Allah, ni hilang pula aku punya ni. Wan Junaidi bakal ganti Taib Mahmud. Mirzan dipanggil SPRM. So siapa lagi yang akan kena, tuan-tuan? Subsidi bersasar dijangka pada tahun ini. PAS dah malu dengan taktik bersatu yang makan diri. Benarkah kalau Abah jadi Perdana Menteri kini air tidak akan naik? Yes, kita cerita, tuan-tuan, apa yang akan berlaku pada malam ini. So sama-sama, tuan-tuan, tolong share, tolong like, tolong subscribe. Malam esok saya tak ada live, mungkin saya tak tahu lagi, tapi most likely tak ada. So malam ini tuan-tuan dengar, share live saya di bawah. Tolong mohon share, insyaAllah. Okey, yang pertama sekali kita bercerita sedikit tentang perkabaran terkini di Sarawak. Wan Junaidi letak jawatan Speaker Dewan Negara bakal yang di-Pertua Negeri Sarawak. Speaker Dewan Negara Wan Junaidi Tuanku Jaafar telah meletak jawatan kata sumber kerana dilaporkan sedang bersiap sedia untuk menyandang jawatan ini di-Pertua Negeri Sarawak. Sumber di Parlimen memberitahu Malaysia kini bahawa Wan Junaidi telah menyerahkan surat peletakan jawatan awal hari ini. Menurut laporan The Malaysian Insight, pemimpin parti GPX itu bakal menggantikan Taib Mahmud sebagai yang di-Pertua Negeri Sarawak yang ke-8. Seorang pembantu kepada Wan Junaidi dipetik berkata bekas Menteri Undang-Undang itu mungkin mengeluarkan kenyataan rasmi mengenai perkara tersebut. Buat masa ini, tidak ada apa-apa komen sebab kita pun belum dapat sebarang arahan lagi. Tetapi jika ada, kita akan memberikan kenyataan rasmi. Baik. Rasanya dah tiba masa untuk nak ditukar TYT baru sebab keadaan TYT Taib Mahmud sekarang ini, Tun Pehin Sri, Tun Taib Mahmud adalah tidak mengizinkan daripada segi kesihatan beliau. Saya malah nak cerita panjang-panjang lah. Siapa yang tahu dia tahulah apa keadaan, macam mana keadaan Taib Mahmud kan. Dan untuk siapa yang tak kenal Tun Tan Pehin Sri, Tun Taib Mahmud, panjang nama dia, TYT, Tuan Yang Tak Amat Mulia Sarawak ini, beliau merupakan penyandang Ketua Menteri Sarawak yang terlama di Malaysia. Dalam sejarah beliau adalah lebih lama daripada Mahathir jadi Perdana Menteri. Lebih lama daripada Mahathir menjadi Perdana Menteri. Seorang berbangsa Melanau. So diganti dengan Wan Junaidi, berbangsa Melayu. Muslim, dua-dua Muslim lah. Okay. Dan so Sarawak bakal mendapat apa orang kata TYT yang baru. Cuma kita nak kata tekilan, bukan masalah isu tekilan lah, tapi dia biasanya secara convention, unwritten conventionnya, kalau TYT, kalau Ketua Menteri itu Melayu, pada kebiasaannya TYT ni adalah orang bukan Melayu. Macam sekarang lah, Taib Mahmud bukan Melayu, dia adalah berbangsa Melanau. TYT-nya orang Melayu. Suatu ketika dahulu, Ketua Menterinya Taib Mahmud adalah seorang Melanau, TYT-nya adalah berbangsa Melayu. Tetapi kali ini, kedua-duanya adalah berbangsa Melayu. Not saying anything lah. Tapi itu pada kebiasaan convention, bukanlah satu undang-undang yang disebut di dalam Perlembagaan Sarawak. Tapi that's how it is sekarang ini yang berlaku. Dan kita Allah, don't tegur aku ni. Kita doakanlah yang terbaik kepada negeri Sarawak dan semoga terus maju, insya-Allah. Sehingga datang pilihan raya seterusnya, baru kita lawan balik. So kalau lawan balik lah. Tapi buat masa ni, kita biar negara ini, biar negeri Sarawak terus diperintah dan terus ditadbir sebagaimana sepatutnya ditadbir oleh kerajaan yang ada sekarang. Baik. Habis kat situ. Alright, cerita subsidi bersasar, tuan-tuan. Subsidi bersasar mungkin dilancar di antara Mac dan Jun, Rafizi. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli membayangkan mekanisme subsidi bersasar sedang dirancang kerajaan mungkin sedia untuk dilaksanakan pada suku kedua tahun ini. Menurutnya, dia yakin kerajaan akan dapat menyelesaikan pengkalan data pengkalan data pusat atau padu dan persiapan lain menjelang suku pertama tahun ini. Saya fikir yang pada suku pertama kita akan menyusun data dan menyediakan supaya pada suku kedua kita bersedia untuk melancarkannya. Terdahulu, menteri itu diminta menggariskan
menganggarkan garis masa pelaksanaan subsidi bersasar kerajaan. Menurut Rafizi, kementeriannya telah menyerahkan kertas kabinet mengenai mekanisme subsidi bersasar hari ini. Kabinet akan membincangkan perkara itu dan membuat keputusan pada Rabu ini. Rafizi bagaimanapun enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai syor oleh Kementerian Ekonomi pada kabinet. Sebaliknya, beliau kata semua butiran perlu diputuskan sebelum membuat pengumuman rasmi. Okay. Alright, sebelum kita cerita tentang subsidi bersasar ini, kita cerita tentang PADU. PADU adalah satu sistem di mana kerajaan, inilah kali pertama kerajaan cuba mengumpul semua, kita data kita ni bersepah. Di banyak tempat kita bersepah. Kita ada JPN, kita ada SPR, kita LHDN, KWSP. So banyak tempat data-data peribadi kita ada. Namun kita tidak ada satu data ataupun satu centralized atau satu tempat di mana kita boleh sekalikan data tersebut atas apa-apa tujuan sekalipun. Rafizi sebut dalam salah satu wawancara, dia kata dia aspirasi satu hari nanti, tak lama, tuan-tuan pergi ke mana-mana jabatan kerajaan tak perlu dah isi borang. Bagi IC, data tuan-tuan ada dekat situ. Itu aspirasi dia. Jadi dengan ada PADU ini, salah satu perkara yang digunakan untuk PADU adalah untuk mengkaji tentang subsidi bersasar. Dan subsidi bersasar ni adalah manifesto Pakatan Harapan sejak sekian lama lagi. Now, kenapa kita cerita tentang subsidi bersasar? Ini satu perkara, elemen yang sangat penting. Kita kena faham satu perkara, subsidi adalah kos kepada kerajaan untuk diberikan kepada rakyat. Itu adalah kos. Soalannya, duit subsidi itu datang daripada mana? Dia duit kerajaan ni bukan turun daripada langit, tuan-tuan. Kerajaan tak buat bisnes. Pendapatan kerajaan paling besar adalah cukai, tuan-tuan dan puan-puan. So, bila kita membeli barang, bila kita buat perniagaan, bila kita ada bisnes, bila kita bekerja, bila kita menjual beli, ada cukai dekat situ, maka cukai itulah yang menjadi pendapatan kerajaan. Dan pembangunan, kalau kita tengok dua benda besar di dalam kerajaan adalah perbelanjaan pembangunan dan juga perbelanjaan pengurusan. Okay. Dan salah satu elemen paling besar di dalam perbelanjaan kerajaan juga adalah subsidi. Okey, subsidi ni kita kata, ialah itu duit kita bagi baliklah kepada rakyat. Setuju. Kita tak ada masalah tentang subsidi tersebut. Isunya, adakah subsidi itu benar-benar sampai kepada rakyat? Saya bagi contoh, bila kita beli minyak paket yang subsidi itu harga RM2 lebih sepaket tu, benar ke yang beli itu adalah rakyat Malaysia ataupun ada warga asing? Benarkah yang beli itu benar-benar orang miskin yang memerlukan ataupun orang kaya pun ada beli? Bukanlah kaya, tapi maksudnya taklah terlalu kaya, tapi dia tak fall into kategori yang memerlukan. Hanya kerana dia rasa benda itu lagi murah. Itu satu persoalan. RON 95, RON 97 tak ada subsidi. RON 95 diberikan subsidi oleh Kerajaan Pakatan Harapan pada tahun 2018. Setelah ditarik balik subsidi pada tahun 2014. So, soalan dia adalah, adakah subsidi itu benar-benar sampai kepada orang yang bawa kereta? Yang layak untuk dapat subsidi tersebut. Kita selalu komplain, kan sebelum ini tahun lepas bila jadi kerajaan. Macam mana pendatang asing boleh dapat subsidi? Macam mana pendatang asing boleh beli barang-barang murah yang bersubsidi dan sebagainya? Bagaimana kita nak memastikan kebocoran itu tidak berlaku? Contoh dekat sempadan. Banyak minyak kita dekat Sarawak baru-baru ini ada satu tempoh di mana diesel tiba-tiba habis. Diesel tiba-tiba habis, tuan-tuan. Sebab diesel di negara kita adalah yang minyak diesel dan juga minyak RON kita adalah antara yang termurah compare to Thailand dan juga compare dengan Singapore. Kita adalah murah. So, penyeludupan itu berlaku. So, macam mana kita nak elakkan perkara ini berlaku? Muka warga Thailand yang bawa lori tangki tu lebih kurang je dengan muka warga Malaysia. Tak ada beza. Saya pernah tengok warga Thailand yang Melayu lah kan. Yang Melayunya takkan muka kita sama. So, kita tak boleh nak beza. Kan? Takkan kita setiap kali dia datang kita nak minta IC. Contoh. Kan? Okay, so perkara tersebut. Dan kalau pun dia lokal, ada juga dia kata, dia guna tank, dia modify, dia isi minyak dalam dia, tangki tu modified. Okay. Now, katakanlah kita bersasar. Bila dia nak beli minyak bersubsidi, dia kena tunjuk IC. Contohlah. Ataupun satu kad yang menunjukkan dia layak. Bila dia tunjuk kad layak, sistem itu akan capture, ini pada pandangan saya lah, dia akan capture berapa banyak dia dah beli. Tangki lori, katakanlah tangki lori itu sekian banyak dia, saya pun tak tahulah. Mungkin katalah di RM300. Okay, RM300. So, bila dia pergi the next station, bila dia masuk nama dia dalam sistem yang sama, trigger. Dia ni bukan baru beli RM300 dekat stesen tadi. Kenapa dia beli lagi?
Sebab itu antara taktik sekarang ni tuan-tuan nak pergi seluduk minyak. Dia pergi station ke station, dia isi 300, dia isi 200, dia isi 300. Tapi sebenarnya tangki itu lebih besar dan dibawa keluar dan seluduk. Okey, ini salah satu kaedah. Itu salah satu, banyak lagi mekanisme. Sebab apa tuan-tuan? Di dalam sistem subsidi sekarang ini, nak bagi subsidi kepada, saya percaya ada di antara kita dah terima duit bantuan sekolah RM150. RM150 ada, yang majoriti rakyat dah terima lah sekarang ini. Ada yang akan terima bulan 3, ada yang dah dapat.